Aduh. Zoom ni kan, dia ni macam ni lah juga. Dia macam margin call lah. Dia terus je. Ada warning langsung Tak ada warning langsung, zap hilang terus. Aduh, ya. Ini margin call macam ni lah. Kalau yang mana-mana tu kan. Nah, tu margin call. So, tiba-tiba you punya duit tak cukup. Terus dia potong terus. Zap. Kan? Macam tu lah. Habis. Okay. Alright. So, untuk kita sharing session hari ni. Okay. Maksudnya, 3M tu. Okay. 3M, mindset, method, money management. Money management ni yang penting untuk jaga emosi ni. Jaga emosi ni money management je. Okay? Dengan trading plan. Tu untuk jaga emosi. Sebab emosi kita ni, kita tak boleh nak kawal. Pertama, bila tamak tu ambil kau masuk sekali kalau boleh nak masuk, nak jual rumah, nak apa semua kalau boleh lah kan. Betul tak? Pernah tak dengar kan nak jual rumah lah apalah sebab kita rasa stok tu boleh naik. Kan tak? Okay? Sebab tu lah tu kita punya tu tamak. Tu emosi. Kita nak lawan emosi tu sebab tu trading plan ada, money management ada. Okay? Sebab tu saya buat template tu. Sebab dulu dah terkena. Tapi kadang-kadang emosi ni memang tak boleh nak, walaupun dah ada kadang-kadang tu, walaupun dah ada, kita pun langgar juga. Itu je masalahnya. Okay? So saya nak share pada yang ni lah, macam Fadil kan. Lepas tu kita boleh bincang. Okay, kita boleh bincang. Okey ke tak yang money management yang saya cadangkan ni, okay, untuk diguna pakai oleh newbies, pemula-pemula, okay, dalam pasaran saham. Okay, sekejap saya share skrin jap. Mana skrin? Share. Okay, nampak skrin? Okay. Nampak bro. Nampak Okay, nampak. Nampak. Okay, dok. Okay. Nampak, dok. Okay. Okey, ini kalau yang dah tengok tu, okey, sudah maaf lah sebab yang ni contohnya saya bagi je lah supaya kita boleh apa ni boleh dapatkan cara untuk menguruskan emosi. Okay? Kalau orang cerita emosi lah, emosi. Macam mana nak urus emosi ni? Kita kena buat dia sistematik. Matematik lah maksudnya. Okay? Matematikkan dia. Bila dia dah matematikkan dia macam Cik Kamal, dia memang akan gunakan template ke apa semua. Itu memang betul lah. Dia matematik, dia jadikan robot. Benda ni robot. Macam robot lah. Tak ada emosi lah. So kita kena keluarkan benda ni dan kita buat macam ni. Contoh kalau kita punya modal 10,000. Modal kita 10,000 Okay. Modal orang beza-beza So saya letak sebagai contoh je 10,000. Pagi tadi saya ada buat review counter E-Tech, ingat tak? E-Tech, okay? E-Tech tapi mula-mula saya cakap asal tak jalan-jalan E-Tech ni kan. Slownya sebab dia tak ada volume. Tapi dia naik juga kepada target satu dia ialah 39.5. Tak silap saya lah. Dia naik jugalah. Tak pastilah tapi tak ingat. Tapi dia punya target ialah 39.5. Okay, kalau risiko kita 1%, kita boleh letak je 1% ke 2%, okay. Ada yang letak 5%. 5% tu tinggi lah. Okay, tinggi. Start trade dia 5%. Contoh kalau 5%, okay. 5%, you boleh beli 16,600 unit. Okay, you boleh beli 16,600 unit. Tapi you boleh rugi 5% lah. Iaitu RM500. Daripada 10,000. Okay, daripada 10,000, 500. Jadi saya cadangkan maksimum letak 2%. Maksimum lah. Okay, maksimum. Orang cakap alamak, kalau 2% kecil dia untung kan. Yelah kita tengok untung, jumlah untung contohnya ni 132. Kecilnya. Okay, tapi yang ni dia punya risk and reward tak cantik lah. Sebab 0.6 je. Okay, risk and reward dia 0.6. Unless you hold. Lama sikit lah. Kalau dia boleh naik lagi lah. Tapi ini saya rasa ini dah tinggi dah maksudnya.
kalau e-tech ni. Okay, buat masa ni lah target dia. So, contoh 2%, you hanya beli 6,600 unit saja. Sebab kita kadang-kadang beli 10,000 unit, 20,000 unit, kali hantam. Okay, kalau boleh, contohnya kalau 10,000 modal ni, kita nak beli semua 10,000. Okay, contoh kalau you beli 10,000, you punya risiko sebenarnya, okay, bukan 10%. You punya risiko sebenarnya adalah dekat 8%. Wah, okey. Piston je ibu. Okay, 8%. Maksudnya, you punya, kalau you beli semua duit you dalam kaunter ni, okay, kalau you ikut trading plan untuk cut loss pada harga 34.5 ni, okay, you rugi sebanyak RM800. Iaitu 8%. Kalau you beli semua, 26,600 unit. 26,000 unit lah contohnya. Okay, maksudnya duit 10,000 tu, hantam satu kaunter. Pernah buat kan kita? Pernah buat. Bukan. Siapa sini yang pernah buat? Siapa sini pernah buat? Saya pernah buat. Saya pernah buat malah lebih daripada modal saya pun saya pernah buat. Kan bank bagi kadang-kadang satu modal kita, dua dia bagi. Betul tak? Saya pernah buat lebih daripada tu. Okay? Sebab kita rasa, oh dia boleh naik. Tapi sebenarnya dia tak naik pun. Dia relax je kan. Tak dia turun. Okay? Sebab tu, kalau kita tak jaga, kan, kita rugi contohnya ni, okay, 8% ni, okay, 800, dah tinggal 9,200. Okay, tak jaga lagi, rugi lagi. Okay, untung sikit, rugi besar. Okay, tapi kalau kita jaga, contoh kita maksimum 2%. Okay, kita beli hanya 6,600 je. Okay, 6,600. Okay. Kalau kita ada untung, apa? Untung 132. Kalau rugi 198. Kalau macam ni, sebab tu trade macam ni kita tak masuk lah. Sebab risk and reward dia kecil. Kita kena cari risk and reward kena lebih daripada 1. Iaitu keuntungan lebih besar daripada kerugian. Okay, contoh kalau kita dah tengok daripada technical kita, method kita punya method. Iaitu kita punya technical ke fundamental, target satu kita mungkin contohlah 0.5. Ini adalah risk and reward yang lebih baik, iaitu 4. 4 risk and reward. Maksudnya keuntungan 4, kerugian 1. Okay. Ini kita untung 800, kita rugi 200. Okey dah sikit. Risk and reward kita. Sebab tu risk and reward kita kena besar. Cuma risk and reward ni kita kena berdasarkan method. Method kita yang kita tengok tu. Kita tengok high dia bila, apa semua kan. So kita tak boleh lah nak mimpi je. Contohnya, okey kita target RM1. Contoh. TP apa RM1. TP apa RM2. Kan. Itu kita mimpi macam tu boleh lah kan. Tapi berdasarkan method kita, berdasarkan mungkin berapa harga dia boleh pergi, barulah kita buat. Okay. Kita kena realistik lah. Kena realistik. Betul tak? Realistik kena ada. Okay. Kita boleh letak sini. Kita boleh je letak. Okay. Target satu RM10. RM10. Letak boleh. Ini memanglah untung 63,000. Yang ini tak realistik lah contoh. Kan? Tapi kalau you long term investor mungkin boleh kot. You nak target dia RM10. Sekarang beli harga 37 sen. Okay, lepas tu nak simpan 10 tahun. Kan? Nak jadikan dia harga RM10. Yalah, Top Glove dulu pun berapa sen je. Asalnya. Top Glove. Okay. Top Glove. Contohlah macam Top Glove tu berapa sen. Saya rasa tahun sebelum SARS. Dia naik sebelum SARS. Selepas SARS dia naik. Masa SARS tu. So start naik. Okay, harga dia masa tu sen-sen je. Sekarang dah berapa? RM10. Okay, tapi kena simpan lama lah. Simpan lama. Sebab SARS tahun berapa? 2003. 2003. 2003 tak salah saya. SARS. Kan? Jadi dekat 20 tahun lah. Memang boleh naik RM10. Kan? Boleh naik RM10. Okay. Alright. Itu kalau long term investor. So, dalam pengiraan ni, okay, pengiraan ni, kita kena be realistik dan juga kita kena jaga berapa rugi yang kita sanggup ni. Kalau tadi kita cakap kita sanggup 200, 200 maksudnya 2% je daripada 10,000. Kalau kita sanggup 100, maksudnya 1% lah. 1% maksudnya 100. Berapa boleh beli? 3,300 je sebenarnya. Bukan hentam 10,000 unit.
Okay, 3,300 unit. Sebab tu, trader ni, dia patut kena position sizing ni. Ini penting. Yang M yang ketiga. Position sizing. M yang ketiga ni. Okay. So, sebab apa? Kita kalau contoh, okay, kita dapat, inilah, professional trader lah. Professional trader, dia akan dapat, dia punya ratio, winning ratio. Saya tunjuk winning ratio punya ni. Selalunya 60-40. 60-40. Contoh macam ni. Okay, dia dagang, okay, ini saya tengah buat ni, nak tulis buku. Sambil-sambil tu saya tulis buku lah, nak share dengan ya, terutama yang pada newbies. Okay, dalam contoh 6 dagangan, 6 trading. Okay, dalam seminggu dia ada 6 lah. Contoh satu hari, mungkin 1-2 trade, 1-2 trade. Okay, ada yang trader kental, satu hari 10 trade, 20 trade kan. Tapi itu kalau full time lah. Kalau macam part time ni, macam saya ni kan, 6 trade seminggu tu pun dah kira okey lah. Okay, 6 trade seminggu. Kira tu pun dah kira banyak lah tu kan. Okay, contoh you ada 4 trade untung, 2 trade rugi. Okay, 4 trade untung, 2 trade rugi. Ini yang jaga money management. Okay, yang jaga money management. Maksudnya, counter yang rugi tu pun lebih kurang yang tu je. 200 lebih sebab you dah cut loss. Okay, you cut loss. Okay, contoh ni saya buat macam ni. Ini saya ada share kepada yang beli buku ni, saya ada share. Yang apa ni, trading punya journal tu. Okay, contoh kita ada beli counter, yang ni saya beli iaitu Covest, okay, KHJB, Aegis. Okay, ni bulan 5 itu. Okay, GCan. Hari tu GCan rugi, okay, Econ Berhad pun rugi sebab dia lambat naik. Jadi dia rugilah, saya cut loss. Okay. Tapi yang untung, okay, yang ni KG Group untung. Okay. Tapi KG Group ni sebenarnya tak jaga MM lah. Okay, saya melasar je 100,000 unit kan. Tapi sebenarnya dia berbeza-beza antara orang dia boleh sanggup terima ke tak kan. Okay, lepas tu dekat Ecovest untung. Okay, Ecovest untung. Yang ini banyakkan masa tu BTST buy today sell tomorrow. Beli sebelum closing, jual besok pagi. So dapat untung sikit-sikit. Ni ada untung sikit je, ini untung sikit. Okay, ni untung ni. So saya rasa BTST ni tak apa ni lah. Kalau modal kecil kan, susah sikit lah. Kalau kita beli contohnya macam ni lah. 10,000 kan. So modal kita kecil, untung kita pun kecil. Okay, tapi ini cut loss kita tu dekat 200. Okay, sebab 2%. Right? Nasib baik ada satu yang cover semua ni. Kan? Satu yang cover. Jadi, saya dah buat, okay, dalam tu, sekejap saya nak kena tunjuk prestasi mingguan ni. Kita kena tengok. Okay, yang ni 4 untung, 2 rugi. Okay, 4 untung, 2 rugi, maksudnya 67% untung, 33% rugi. Okay, ini contoh saya. Okay, kalau yang biasa selalunya lebih kurang 60 dan 40. Okay, yang ni saya lucky lah. Ada nasib baik sikit. Okay, ada 4 yang untung, 2 rugi. Okay, lagipun sebab ratio dia 4 dengan 6 kan. Sebab tu dia jadi macam ni. Okay, selalunya akan 60-40. Okay, 60% untung, 40% rugi. So, lebih kurang macam ni lah, 4 dengan 2 ni. Okay, so saya punya template ni dia akan automatic kira berapakah untung purata. This is average. Yang ni rugi purata. Okay, rugi purata. Okay, lepas tu kerugian purata bagi setiap trade. Ini setiap satu trade, you berapa you punya keuntungan ataupun kerugian. Okay, berdasarkan ni. So, jangkaan keuntungan setiap dagangan adalah 188. Dapat satu trade, you boleh untung 200. Okay, you boleh untung 200. Okay, ni kalau modal lebih kurang 10,000 lah, 10,000. Kita letak 10,000. Okay, modal kalau 10,000. Alright. Okay. Ni Fadil ada ke Fadil? Ni berapa orang ada 3 ni? Ada. Okey Fadil.
Okey, Fadil, sebab belum trade. Okey, saya tak nak you nanti jadi kerugian besar. Okey. So M kedua kena ada. Okay, M kedua iaitu method. Macam mana nak masuk, macam mana nak keluar. Kan? Itu you pilih lah macam mana, macam-macam. Ada banyak indikator. Indikator ada banyak ni apa semua. M ketiga ialah money management. Sebab you baru masuk, you kena ikut money management ni 100%. Maksudnya jangan tak follow. So bila you follow daripada start, kan, you jadi habit. Okay? Macam Cik Kamal dia jadi habit. Dia akan buat dalam spreadsheet dia. So jadikan habit. Okay? Supaya sebab kalau you dah jadi habit, contohnya kan, main rempit je, dah lama jadi habit. Okay? So Fadil kena buat macam ni, ikut macam ni, follow 100%. Jangan lari. Okay? Cut loss. Okay? Kena jadi robot dalam saham. Kena jadi. Okay. So bila jadi robot, you kalau jadi dapat macam ni, contoh you dapat you punya ratio 60-40. Maksudnya 60 untung, 40 rugi. So you still untung. Okay, you akan still untung. Okay, secara purata you akan still untung. Contohnya macam ni Okay, ni untung, rugi, lambat kat loss ni, kan? Itu maksudnya lambat kat loss ni. Okay. Lepas tu untung. Okay. So total untung tolak rugi masih ada untung. Okay. Total untung tolak rugi masih ada untung. Right? Ya. Yeah. Okay. Sebab kita dah set kat loss ni. Kalau tak set kat loss ni, tapi walaupun kat loss ni lambat juga ni, sepatutnya 200 maksimum. Okay, kalau bagi saya letak 200 maksimum kan, kalau 2%. Okay, contoh tadi kalau modal 10,000, okay, letak 2%, patutnya maksimum kat loss RM200. Tapi kalau 240 tu maksudnya masih menunggu lagi tu. Naiklah ke teknik hadapan, naik dah balik, tak ada naik dah. Tapi naik juga dah lambat, 1 bulan lepas tu baru naik. Modal kita dah sangkut kat situ kan. So kalau trader dia set cut loss, lepas tu dia pergi kat counter lain yang ada momentum lah. So patutnya kita punya rugi maksimum 200. Okay. Patutnya lah. Okay, saya nak tanya lah. Kita nak tanya, okey ke tak yang ni macam ni? Kan, Rusdi, Azim, Zikri. Okey, Prof. Trading pada pandangan saya, trading journal ni sangat penting lah. Pertama sekali macam kalau kita baru belajar saham ni. Siapa cakap tu? Jap. Okey. Pandangan saya memang baguslah trading journal ni, pertama kali newbies, bukan newbies je, bahkan kita yang dah lama terlibat trading ni pun elok ada trading journal ni untuk kita ni tak lupa setiap apa yang kita buat tu. Dan macam tu lah, pandangan saya memang bagus kena ada lah trading journal ni. Macam Prof sendiri pun walaupun dah lama berkecimpung dengan saham pun masih ada lagi update trading journal ni kan. Sebab daripada trading journal ni dia macam diary lah. Kita nak tengok balik. Kalau kata contohnya kita rugi, kenapa kita rugi? Kalau kita untung pun kita kena tahu kenapa kita untung. Sebab benda tu bukan datang secara tiba-tiba. Based on kita punya trading plan kan. Ya, betul. Bagus kena ada lah. Cuma nak tanya doktor, yang risk and reward ni dia formula dia yang tu ke? Reward bahagi risk tu ya? Ya. Okey. So pandangan Prof memang eloknya risk and rewardnya above 1. Lebih 1 lah. Okey. Paling-paling pun minimum 1 lah. 1 to 1 tu maksudnya kita boleh untung 200, rugi 200. Okey. Tapi kalau kita boleh untung 400, rugi 200, kira 2-1. So kita punya probability, kalau kita, sebab kita ikut probability kan. So kalau kita untung dapat 400, okey lah. Okay, kalau rugi dapat 200. Rugi 200 bukan dapat. Hilang 200 kan. So macam tu lah. Lepas tu satu lagi Prof, kalau boleh saya kongsi sikit.
pengalaman saya tak banyak pengalaman pun, tapi yang mungkin pengalaman saya yang menyebabkan saya dulu letih dan berehat lama di dalam saham ni sebab money management lah. Ah, Bila money management kita sebenarnya dari segi ilmu tu kita belajar dalam Ya. kursus guru-guru kita dah ajar. ya. Tapi bila kita gagal mengawal emosi terutama sekali, Hmm. dia akhirnya natijah dia kita akan mula akan rasa penat. Penat apa? Penat rugi lah. Penat Betul, rugi. betul. Kan? Terutama sekali kalau misal kata contohnya kita dengan modal kita nak, lepas tu kita rugilah kali kita rasa penat. Sedangkan kita sebenarnya tahu sebab apa kita rugi tu. Hmm. Dia ada istilah dia, patutnya kita plan your trade and trade your plan. Betul. Kita plan kita punya trade, lepas tu bila dah dapat apa yang kita plan tu sepatutnya kita execute kita punya plan. Hmm. Tapi apa yang kelemahan saya, apa yang berlaku yang mungkin boleh jadi pengajaran kepada yang lain, terutama sekali yang baru nak belajar, sifat tamak tu datang. Contoh, dia berlaku pada tahun 2016 ke 2015 yang waktu kita punya minyak jatuh merudum dan bertahun-tahun merudum. Jadi signal technical analysis tu dah menunjukkan bahawa dia dah sepatutnya cut loss. Tetapi Cut pada loss, ketika okey. itu sepatutnya cut loss. Masa tu dah dapat untung dah, tapi mengharapkan naik. Dia dah ada istilah harapan. Sedangkan dari segi technical analysis kita tengok dia dah penat, overbought dan sebagainya lah. Okey. Dan terbukti betul dia menurun. Bila menurun dah sampai ke negatif, datang lagi harapan baru, harapan agar dia mungkin boleh naik pun. Lantun balik Sedangkan kita kawan. tahu technical analysis yang kita belajar, dia tak ada menunjukkan signal nak Naik. dia signal dia akan turun. Ha. Jadi itulah dia money Itu management maksudnya tu. method semua dah tak ada pakai dah. Maksudnya tolak tepi dah. Method tapi yang kita belajar semua tu dah terus. Ha, itu Betul. sebab kita Jadi kita tak jaga yang M yang ketiga. Ya, emosi tu. Jadi pengajaran dia itulah dia. Kita plankan betul-betul kita punya trade. Kalau kita tak tahu macam mana nak plan kita punya trade, kita belajar. Ya. Dan bila kita dah belajar, kita dah pandai macam mana nak plan, lepas tu tolonglah execute kita punya plan. Contoh kalau kita nak letak kita sebulan nak dapat 10% untung, contoh daripada modal yang kita bagi, sebulan jadi masuk kata seminggu lebih kurang 2.5%. Jadi kalau 2.5% tu dah achieve seminggu, achieve lah. Janganlah mengharapkan nampak macam ada potensi naik lah, biarlah dia naik lagi. Dia akan jadi macam saya lah, dia berehat lama. Keluar daripada pasaran sekejap kan. Lepas tu nak masuk lagi. Yang itu dah insaf lah masa tu. Sekarang ni dah insaf lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Fadil dengar ke Fadil? Dengar doktor, dengar. Ni Fadil ni sebab dia ni belajar dekat Cardiff dulu masa time bujang. Saya dulu penghulu kat sana. Penghulu kat Cardiff. Dia ada lah tu geng-geng bujang ni kadang-kadang tu. Dulu masa bujang tak nak belajar. Masa kahwin pun nak belajar. Okey, dah kahwin baru belajar, betul lah tu. Okey. Muhammad Zikri ni saya tak dengar lagi ni. Muhammad Zikri. Ya doktor. So macam mana? Alhamdulillah. Okey, yang tu dah nampak tak tadi? Nampak sikit lah tapi kena lagi kan method. Method tu kena jelas lagi, saya kena banyak belajar lagi. You method kena ni belajar. Tapi lepas belajar method jangan lupa ada lagi satu M. Okay. Money management. Kalau saya nak cerita kalau you pergi Datuk di DNK ke apa ke, okey, dia cerita 3M juga, betul tak? Dia cerita 3M juga ni benda ni. Okey, tapi kadang-kadang you kena bayar, yalah banyaklah benda tu. Berpuluh ribu tu kadang-kadang tu kursus tu. Ada yang 2,000, ada yang apa kan. Tapi kadang-kadang yang M ketiga ni tak cerita. M ketiga ni yang tak cerita. M ketiga ni lah selalunya investor atau trader dah terpaksa rugi, barulah dia belajar patutnya emosi ni kena jaga, dan nak jaga emosi ni kena sepatutnya dari awal lagi. Dari awal maksudnya baru-baru nak belajar kan, baru-baru nak masuk, kena ada benda ni. Selalunya dia orang akan cakap trade je dulu. Tak apa, beli je dulu kan. Tapi dia tak ajar yang ni. Yang ni yang buat kita ke laut. Yang buat kita ke laut. Sebab lama-lama kita trade sikit bermula. Try. Okey lah. Boleh lah 100
100 unit, 200 unit, kan, lepas tu 3 lot, 4 lot, lepas tu 10 lot. Okay. Lama kita dah start beli 1000 lot, 2000 lot, 3000 lot, kan. Untung, mula untung. Lepas tu sekali rugi, baru kita terduduk. Okay, macam apa tadi siapa? Azim kan. Okay. Azim jadi Azim. Azim ke siapa dia sekejap? Ya. Kan terus terkeluar dari pasaran sekejap red card. Kena kad kuning. Kena kad kuning kejap. Okay, Iman Musno, macam mana? Okay, Alhamdulillah doktor. Newbie pun dia dengan perkongsian ni dapat meningkatkan lagi ilmu lah. Okay. Mana kita punya yang 3M tu memang benda ni penting lah. Dari segi mindset, method penting yang akhir yang 3 tadi apa? Money management tu. Money management. Itu penting tu. Aliran duit kita keluar masuk kita semua tu lah. Ya, money management tu penting. Money management ni kita nak kurangkan rugi kita. Untung kita nak maksimum. Maksimumkan untung tu lah. Berdasarkan kita punya target lah. Okay. Okay, Nazri. Cik Syajai. Puan Rusdi ada komen? Doktor, Ada. nak tanya kalau main swing yang macam lama sikit, sesuai ke kita Boleh. punya money management ni? Boleh. Kalau nak swing, okay. Apa yang boleh buat, okay. You swing, you punya cut loss ni kena yang cari yang rendah lah. Okay, contoh ni sekarang ni you patut nak masuk 37.5 kan. You nak swing, you boleh letak 0.2. Okay, contoh 0.2. Okay, you patut beli 1100 unit je. Okay, so you swing lah. Dia tak kisah pun dia turun naik ke apa kan. Sebab dia punya cut loss 0.2. Faham ke, Fadil? Faham. Okay? Faham. Tapi you position sizing you kecil. 1100 unit je. So you pergi kerja ke, you pergi masuk pelantar ke, you pergi apa ke, you tak kisah sebab dia punya cut loss jauh, kan? Kalau dia jatuh sampai 0.2 pun, you baru rugi RM200. Betul tak? So, dekat yang cut loss ni, okay? You tengok kat mana. Tapi you kena, ini untuk investor pun boleh jugalah untuk investor. Investor, contohlah investor. Tapi yang investor yang kalau boleh, investor yang tengok chart sekali lah. Kan? So, you tengok chart, you agak-agak boleh tak pergi. So, you letak set cut loss dia kat paling bawah sekali lah. Kan? Paling bawah sekali, kalau dia turun lagi bawah tu memang maksudnya dia tak naik dah. Kan? So, kalau paling bawah dia 20 sen, you letaklah 20 sen. Okay. Prof, soalan Prof. Okay, Rusdi. Sila Rusdi. Cakap. Assalamualaikum doktor. Salam. Okey, saya nak tanya soalan. Okey, sebab ini berdasarkan pengalaman saya lah dalam money management. Lain. Okey, sebab macam saya memang lebih kepada investor lah, tapi saya tengok juga chart. Okey, contoh kalau saya pegang satu saham tu, sebab kadang-kadang saya tengok chart tu, okey, harga dia dah tinggi, dah keluar sell signal apa semua tu. Kadang-kadang emosi saya ni, saya takkan jual lagi sebab saya yakin bahawa company ni akan lebih untung, lebih akan naik. Kalau berdasarkan pengalaman doktor, macam mana kita nak tahu orang kata saham tu overvalue berdasarkan dari segi FA? Fundamental. Fundamental, ya. Oh, itu soalan yang banyak susah Soalan yang susah. Ini kalau boleh jawab macam ni kan. Sebab daripada segi fundamental, dia dah naik tapi kita tak tahu dia sama ada undervalue atau boleh. Kejap. Saya nak minta kopi jap. Jap. Nak minta ni. Macam mana nak ni ya? Do I sharing screen? Oh, nak ni. Sekejap.
Okey, 10 minit lagi nak habis. Aduh, yai. Kim, tolong. Okey, alright. Okey, macam mana kita nak tahu? Contohnya, kita dah beli saham tu, tapi kita nak tahu harga dia fundamentally dia okey. Kalau nak tahu tu kena kalau nak tahu exit strategi kena pakai juga technical. Sebab kalau you pakai fundamental, kita tak tahu bila nak keluar. Sebab fundamental ni kita cari yang comel. Contoh comel. Kan saya pun selalu cerita kalau nak cari bini lah, cari yang comel. Contoh. Kan. Tapi untuk masuk meminang, kena timing betul. Okay, masuk meminang. Okay. Lepas tu kalau nak, maksudnya nak bercerai lah kan. Pun kena timing betul. Tak boleh main belasah je. Contoh lah kan. So macam tu juga. Fundamental kadang-kadang kita rasa dia ni okey. Kalau you rasa dia okey, you rasa tak ada sell signal lagi long term boleh tengok long term punya sell signal lah. Sebab kalau tengok short term memang ada turun naik tu. Tapi tengok long term sell signal lah. So maksudnya long term sell signal tak ada lagi, you hold lah. Tengok monthly punya chart. Monthly chart lah. So kalau monthly chart dia masih lagi okey, dia boleh pegang lagi, dia ada trend dia dah masih okey lagi, you still hold. Tapi kalau tiba-tiba dia patah trend kan, you dah boleh tengok kan, so you boleh agak, so you sebenarnya you dah kena keluar daripada counter tu. Sebab macam dulu saya rasa saya pernah juga yang you pegang lehong. Ya, betul. Kan? Kan lehong kan saya cakap technically dia dah nak turun kan. Tapi you masa tu masih pegang, betul tak? Sekarang masih pegang ke tak? Dah jual lah. Dah jual lah. Tapi kalau you jual atas, lagi okey daripada you jual kat bawah. Ya, Ini yang terjadi dekat tabung haji. Tabung haji punya investment, dia patutnya jual masa ke atas. Tapi sekarang ni dia jual, masa hari tu lah. Dia jual masa time paling bottom dia jual. Kan? Dia jual stok-stok dia, tabung haji ni. Dia jual stok dia masa dekat bottom. So tak boleh. Patutnya kita jual masa time dia baru nak keluar signal tu, kita jual lah. Kan? Tapi masalahnya jual kat bottom. Sebab kalau contohnya tabung haji is investor, fundamentalist. Okay? Lebih kurang kan? Sepatutnya dia pun sama juga. Dia pun tak keluar ikut signal. Tiba-tiba masa time bottom barulah dia nak keluar. So dah bottom, kalau nak keluar jadi rugi banyak lah. Okay, tabung haji masalah yang masa time tu lah. Tapi memang susah kadang-kadang kita, emosi kita nak jaga. Itulah kadang-kadang kita rasa boleh lagi ni kan. Sebab tu kita pun ni. Tapi kalau you still ada untung, tak ada masalah lah. You jual tu masih ada untung. Sebab kadang-kadang fundamental ni dia dah beli dia lama dulu. Kan? Dah beli lama dulu, naik, untung, lepas tu jatuh, still untung lagi, cut loss, okay. Alright. Okay. Cik Karya ada nak cerita? Kita ada 10 minit lagi. Okey, dah tak ada apa dah. Okey, 10 minit lagi. Siapa lagi? Muhammad Sajai ada nak cerita? Sajai senyap ni. Cik Nazri. Tak ada Sebab saya okey. So kalau contoh kita boleh wrap up lah. Kita boleh wrap up benda ni lah. So saya nak minta tolong semualah rakan-rakan untuk bagi tahu kat newbies kat luar tu. Okey. Kadang-kadang kita bukan apa. Dia untung sekali, untung dua kali dia ingatkan dia akan untung seterusnya. Kan? Dia maksudnya dia masih dilayan mimpi indah kan, untung. Tapi dia tak jaga money management, sekali dia rugi terus kena kad kuning. Ada yang kena red card terus. Ada yang kena red card. Red card tu maksudnya terus tak masuk lagi dah kan. Red card keluar daripada padang bola. Right, so basically minta tolong bagi tahulah yang lain-lain tu supaya dia orang jaga money management. Yang tu je saya rasa yang penting.
Okay, sebab yang ketiga. Yang pertama, kedua tak ada masalah. Pertama, mindset. Semua dah ada mindset. Semua nak buat duit dekat bursa. Okay, berbanding dengan orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa cakap pasal bursa pun dah takut dah. Takut dah lari. Sebab dia tak boleh tanggung risiko. Risiko dia tak boleh. Dia dengar rugi sikit je. Oh. Sorry. I nak masuk FD je. Fixed deposit je. Kan? Nombor dua pun, method tak ada masalah. You boleh pergi kursus, macam-macam kursus ada, yang beli video ada, yang pergi kursus ada, yang nak pergi, ni semua tak ada masalah. YouTube pun ada, apa semua ada, buku ada. Method tak ada masalah. Boleh cari. Yang ketiga ni, emosi nak jaga ni, yang ni kena jadikan dia matematik je. Kena jadikan dia matematik. Kalau dia jadi matematik, insya-Allah, sebab dulu saya pun sama. 1, 2 okey, 3 out. Yang nombor 3 out tu yang buat kita tersungkur di tengah jalan. Tersungkur di tengah jalan, kan, kena red card, kena yellow card, kan. So saya tak nak yang newbies pun terkena. So mana-mana yang baru, follow habis 100%. 100% follow. Jadikan habit. Macam Cik Kamal jadikan habit. Setiap kali nak masuk, kena masuk spreadsheet. Setiap kali masuk spreadsheet. So jadikan habit lah. So maksudnya kalau yang newbies tu, kalau you tengok, you macam contoh saya, kadang-kadang saya beli pakai handphone tu sebab saya dah habit saya macam tu. Kan? Tapi kalau habit kita, awal-awal lagi kita dah set, kita kira, kita masukkan dalam spreadsheet, tengok berapa unit kita patut beli, kan? Berdasarkan modal kita. So barulah kita akan jadikan habit. Okay? So, kalau kita rasa kita nak swing, kita punya cut loss tu jauh sikit. Berdasarkan kepada chart kita tengoklah nanti. Kan? So, kita masuk berapa, dia punya cut loss berapa. Kan? Dan tapi kenalah cut loss. Jangan ada trade plan tapi tak cut loss. Okay, siapa lagi? Dalam ni ada siapa lagi ni? Dah tinggal ni je kita ya? Dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ke? Ada lagi. Cik Kamal ada lagi. Doktor boleh share ke yang template tu? Memang dah share ni. Oh dah share, sorry. Saya baru... Siapa yang tanya tu? Azim. Ada. Ada share. Tapi nanti saya share lagi lah. Okey, terima kasih doktor. So, lagi 10 minit kita nak, lagi 2 minit. Lagi 2 minit kita akan kena margin call lagi sekali. Okay, margin call tu apa tau? Margin call tu, maksudnya kita trade lebih daripada kita punya modal. Okay? Contoh dia bagi kalau dalam bursa selalu 1 dengan 2 ataupun 1 dengan 3. Kita ada 10,000, dia bagi kita trade 30,000. Tapi kalau you masuk dalam yang CFD ke apa, you ada 1, dia bagi you 888. Kan? Dia bagi you 888. So maksudnya kalau tiba-tiba you kena margin call tu, habis dah semua you punya modal. Okay? So macam tu lah. So tak lama lagi dia akan cut saya dalam pukul 1 minit lagi. So saya nak kita ni lah. Saya nak ucapkan semua supaya dapat untung banyak dalam bursa. Kalau untung tu jangan lupa belanja mak, belanja isteri, belikan emas ke, kan? Belanja anak-anak, kan? Supaya dia seronok, kan? Bila dia seronok, kita maksudnya kalau dia seronok, dia suruh you buat trade lagi. Tak apa, untung lagi. Untung lagi kan? Dia akan sokong. So dengan tu kejap lagi kita akan diputuskan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wanas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asqina insana lafi husnil amanu wa amilus solihati wa tawassalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kali kita jumpa lagi. Salam. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sama. Nanti saya share dekat YouTube. Baik, terima kasih.